Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Berpegang teguhlah kepada agama Allah dengan menjaga dan memelihara hubungan kita sebagai hamba-Nya dan juga hubungan sesama insan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada agama Allah dan janganlah berpecah belah. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Cinta Hakiki milik Allah. Sidang Jumaat yang dimuliakan, cinta adalah lumrah setiap insan. Setiap insan pasti akan merasakan cinta. Cinta pada kekasih, cinta pada harta, bahkan cinta pada diri sendiri. Bukan sahaja manusia yang merasakan cinta, bahkan makhluk yang lain turut merasakan cinta. Ada cinta yang berakhir dengan bahagia dan ada cinta yang berakhir dengan sengsara. Cinta yang bahagia dan dipenuhi dengan kemanisan itulah cinta yang mampu menundukkan jiwa. Namun, bagaimana hendak mencari cinta yang benar dan manis ini? Bak kata pepatah, cinta itu buta. Jikalau sudah merasakan cinta, apa sahaja yang menafikannya pasti akan ditentangi. Berbaloi-kah berkorban demi cinta? Hanya cinta yang benar dan hakiki saja yang membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Siapakah yang layak untuk menerima cinta yang hakiki tersebut? Adakah semua benda boleh diletakkan perasaan cinta yang hakiki? Pastinya tidak. Kerana jika cinta pada manusia, ia akan tua dan mati. Jika cinta pada kereta, kelak ia akan rosak. Jika cinta pada bunga, ia akan layu. Jika cinta pada harta, kelak akan menjadi milik orang. Tiada yang abadi, tiada yang berkekalan. Namun, jika seseorang manusia yang beriman mencintai Tuhannya yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta hakiki yang tiada pengakhiran serta penuh dengan pengharapan yang tidak akan dihampakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Bagaimanakah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cinta kepada Allah bermula dengan mentaatinya, memohon hanya kepadanya, tidak takut kepada yang lain selain Dia, tidak menjadikan yang lain sebagai Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Dan kalaulah orang yang melakukan kezaliman iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azabnya, seksanya.
saja mereka tidak melakukan kezaliman itu. Sebagai umat Islam, akhir zaman yang pasti umurnya tidak panjang dan kiamat semakin hampir. Maka adakah patut kita mencintai selain Allah? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas anna rajula sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-sa'ati faqala mata as-sa'ah? Qala wa madza a'dadta laha? Qala la syai'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Faqala anta ma'a man ahbabta. Maksudnya, daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya hari kiamat? Baginda kemudian bertanya kepada orang itu, apakah persiapan kamu untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, tiada, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu kelak akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat yang berbahagia, kecintaan yang terlampau terhadap dunia akan memudahkan cahaya keimanan sehingga lupa peranan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan melupakan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik dan derhaka. Segelintir manusia pada hari ini tidak sedar bahawa dia sering melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempedulikan halal dan haram, sanggup berputus saudara kerana harta dan terang rasa tamak yang telah menguasai dirinya. Jika tidak sempat bertaubat, maka dia akan termasuk dalam golongan yang dimusuhi Allah, dijauhkan daripada rahmatnya sehingga dikutuk dan dibenci penghuni bumi dan langit. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril lalu berfirman, sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Rasulullah SAW bersabda, maka Jibril pun mencintainya. Jibril kemudian menyeru di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian Allah menjadikan dia diterima oleh penduduk bumi. Sesungguhnya jika Allah membenci seseorang hamba, lalu dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan, maka engkau bencilah dia. Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu Jibril pun membencinya. Setelah itu dia menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka kamu bencilah dia. Lalu penduduk langit pun membencinya. Kemudian Allah meletakkan kebencian penduduk bumi kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah manusia yang beruntung, yang sentiasa mengharapkan dambaan kasih sayang daripada Tuhannya. Sentiasalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sama ada semasa senang atau ketika susah, bukan kerana sesuatu, tetapi semata-mata kerana cinta. Kadang-kadang manusia itu hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya pada waktu tertentu, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat yang ke-12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Maksudnya, dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah dia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami menghapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana dia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Jangan jadi manusia yang terus hanyut, alpa dan terus dibuat cinta yang palsu dan tidak abadi. Apabila ditimpa musibah, barulah mengingati Tuhan. Bahkan lebih dikuatiri lagi jika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa kasih sayangnya dan dia terus melalai sehingga matinya dalam keadaan su'ul khatimah.
Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan beriman kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang Allah telah tanggungjawabkan kepada kita. Jauhilah sikap riak, takabur, sombong dan bongkak kerana ia bakal menghapuskan pahala amal ibadah dan kebajikan yang telah kita lakukan. Sidang Jumaat yang dikasihi lagi dimuliakan, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa berselawat ke atas baginda. Firman Allah SWT dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ بدوام العنون والهداية والتوفيق والصحة والسلام منك يا كريم مولانا. واثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله شاء. وأنزل الرحمن عليه وعلى الصلاة وعلى السلطانة نور ظاهرة سلطانة ترنغانو دار الإيمان. واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقربه. واحفظ علماء ووزراءه وقضاء وعمالته ورعاية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته يذكركم وأصلوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.